Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Hafizah Munirah Maharab. Paparan utama malam ini, Bandaraya Kuching dipilih sebagai tuan rumah Perhimpunan Agung ke-19 Majlis Dakwah Islam Serantau Asia Tenggara dan Pasifik (RISIEP) yang akan diadakan pada 3 Januari depan di salah sebuah hotel terkemuka di sini. Setiausaha Agung RISIEP Datuk Marzuki Omar berkata sebanyak 20 daripada 24 delegasi negara-negara ahli RISIEP akan berkampung selama 5 hari dari 1 hingga 5 Januari bagi menyertai perhimpunan berkenaan. Katanya perhimpunan itu akan disempurnakan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg pada 3 Januari nanti. Jelas beliau, program itu kembali diraikan secara fizikal setelah 2 tahun penutupan sempadan antarabangsa dan sekatan perjalanan yang ketat susulan pandemik COVID-19. Again, the main objective is to garner the support, the unity of the minority Muslim in the Southeast Asia and the Pacific region, insyaAllah. And also, we confine our area of focus into 6 areas. Namely, first is of course, we want to have halal certification. Number 2, we have musalah. Number 3, we have leadership. Number 4, we're going to ensure or inculcate the idea of financial independence. And also, of course, we want to have continuity of leadership. And last but not least, we also want to make sure that our program consistent with the various happening on the ground. As you know. Bercakap dalam sidang media di Kuching pada Sabtu, Datuk Marzuki berkata RISIEP juga membantu dan menyokong pertubuhan ahli dengan menyediakan pendidikan yang mencukupi dan sistematik untuk minoriti Islam selain melibatkan diri dalam program usaha sama untuk pembangunan masyarakat Islam. Katanya majlis itu juga akan mengadakan majlis jamuan ulang tahun bersempena dengan 42 tahun penubuhannya. Untuk rekod, RISIEP yang ditubuhkan pada 11 November 1980 merupakan hasil cetusan idea Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, dan kini diterajui oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Ianya dianggotai 17 negara pertubuhan ahli daripada Jepun, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Myanmar, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Indonesia, Papua New Guinea, New Caledonia, Australia, Fiji dan New Zealand. Laporan seterusnya. Jabatan Tanah dan Survey Sarawak JTS menafikan laporan tular di media mengatakan kadar cukai tanah naik dari 400 hingga 700%. Dalam satu kenyataan pada Jumaat, Pengarah JTS Datuk Abdullah Julaihi menjelaskan kenaikan kadar cukai tanah baru adalah tidak melebihi 100% daripada kadar cukai lama. Menurutnya, kenaikan ini hanya melibatkan 8%, 59,710 daripada keseluruhan tanah berdaftar di Sarawak yang keseluruhannya berjumlah 734,388 melibatkan tanah kegunaan komersial, industri, pejabat dan rekreasi. Manakala 92% iaitu 674,678 lagi tanah yang dimiliki oleh rakyat Sarawak kekal tidak dikenakan cukai tanah. Dalam pada itu, Datuk Abdullah memberitahu semakan cukai tanah ini juga melibatkan pengurangan kadar cukai tanah antara 7 sehingga 20% bagi beberapa kegunaan tanah tertentu. Tambahnya lagi, kadar baru ini secara relatifnya masih antara yang terendah di Malaysia dengan merujuk kepada bandar-bandar utama seperti Kuala Lumpur, Shah Alam, Ipoh, Georgetown dan Johor Bahru. Keperkembangan di Sri Aman. Timbalan Menteri Pembangunan Bakat MEITD Sarawak Datuk Francis Harden Hollis telah mengadakan lawatan ke tapak projek Siap di Sri Aman pada Jumaat. Ia merupakan projek naik taraf parit di Jalan Michael Pilo sepanjang 443 meter dengan kelebaran 900 mm yang diperuntukkan sebanyak RM313,575 di bawah rancangan Malaysia ke-12.
Projek tersebut mula dibina pada 9 September 2022 dan siap sepenuhnya pada 11 November 2022 yang diterajui oleh syarikat Sri Stamang. Menurut Datuk Francis, naik taraf parit tanah kepada parit konkrit tersebut telah membantu menyelesaikan masalah banjir yang kerap berlaku di permukaan jalan raya apabila hujan lebat. Katanya projek ini juga memberi impak positif kepada penghuni di Taman Srijaya dan Taman Desa Indah serta pengguna jalan raya yang menggunakan laluan jalan Michael Below. Dalam perkembangan lain, Datuk Francis Harden berkesempatan menyaksikan penyerahan 20 unit kerusi rehat sumbangan Persatuan Ketua Masyarakat Cina PKMC daerah Sri Aman kepada Hospital Sri Aman. Majlis penyerahan disempurnakan oleh pengerusi PKMC daerah Sri Aman, Pemancar Lee Siang Hua kepada pengarah Hospital Sri Aman Dr. Sim Poh Ling. Ketika ditemui, Datuk Francis Harden menzahirkan ucapan terima kasih kepada PKMC daerah Sri Aman kerana telah bermurah hati menyumbangkan kerusi rehat untuk keperluan pihak hospital. Beliau juga menyeru pertubuhan yang lain untuk turut sama menyumbang kepada pihak hospital di masa akan datang. Sumbangan kerusi rehat dengan kos RM3,600 itu bertujuan memberi keselesaan kepada penjaga pesakit yang dimasukkan ke wad. Beralih dengan laporan di Kanawit. Sebanyak 21 keluarga rumah Ngiau Nanga Ngungun Kanawit kini boleh menarik nafas lega selepas menerima kelulusan program penambahbaikan rumah miskin Sarawak PPRMS. Majlis penyerahan plak PPRMS kepada 21 keluarga penerima itu disempurnakan oleh Adun Ngemah Anyi Jana di rumah panjang tersebut pada Jumaat. Menurut Anyi, PPRMS Rumah Ngiau bertujuan membaik pulih siling ruai rumah panjang itu diletakkan di bawah fasa 1 PPRMS bagi tahun 2022 untuk kawasan Dun Ngemah. Dedahnya, setakat ini terdapat 76 pintu keluarga mendapat bantuan PPRMS fasa 1 untuk tahun 2022 di kawasannya. Menyentuh mengenai projek transformasi luar bandar RTP, beliau berkata terdapat 35 projek RTP Dun Ngemah bagi tahun 2022. Katanya projek-projek ini sama ada telah siap, sedang dalam pelaksanaan dan juga dalam proses penyediaan senarai kuantiti oleh pihak agensi pelaksana. Sekian edisi malam bersama saya, Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS, jangan lupa saksikan siaran langsung sambutan ambang Tahun Baharu 2023 yang akan diadakan di Stadium Perpaduan Kuching di Facebook dan YouTube UKAS bermula jam 10 malam ini. #menyebar fakta, salam UKAS.